Salam sejahtera, pembentangan ini adalah bagi kursus PBL 2223 Psikolinguistik. Tajuk pembentangan kami ialah Analisis Pemulihan Bahasa Kanak-kanak, kajian kes terhadap Chalisa Talia Daniel. Berikut merupakan ahli kumpulan yang terlibat dalam menghasilkan pembentangan ini, yaitu saya, Kristi Tiffany Daniel, Eliana binti Amran, Jentana Uli anak Melunda, Libiana Helena anak Gindi, dan Vivika Michelia anak Baba. Psikolinguistik merupakan bidang yang mengkaji hubungan antara proses mental, otak, dan bahasa. Bidang ini juga menerangkan bagaimana cara manusia memperoleh, memproses, dan menyimpan bahasa. Psikolinguistik ini penting dalam memahami pemerolehan bahasa awal kanak-kanak, khususnya dalam fasa usia kanak-kanak dari umur 1 hingga ke 6 tahun. Usia sebegini melibatkan perkembangan terhadap fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan paramatik. Pemerolehan bahasa ini berlaku melalui interaksi antara keupayaan bawaan otak dan rangsangannya terhadap persekitaran mereka. Dengan ini, pertuturan kanak-kanak dapat menunjukkan pola perkembangan yang sistematik. Oleh itu, kajian ini akan membantu untuk menjelaskan bagaimana pertuturan kanak-kanak ini dapat bertindak sebagai proses kognitif dan linguistik dalam tempoh perkembangan usia yang awal. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif kajian tugasan, iaitu pertama, mengenal pasti peringkat pemerolehan bahasa yang dialami oleh kanak-kanak berumur 6 tahun berdasarkan teori pemerolehan bahasa awal. Kedua ialah menganalisis perkembangan pertuturan kanak-kanak melalui data lisan dan transkripsi yang dikumpulkan dalam sesi interaksi. Akhir sekali ialah menilai jenis kesilapan bahasa, pola pertuturan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa awal kanak-kanak berdasarkan pendekatan psikolinguistik. Untuk metodologi kajian, pengkaji menggunakan subjek kajian kanak-kanak yang berumur 6 tahun yang diberi nama Chalisa Talia Daniel. Seterusnya adalah menggunakan pendekatan dan kaedah di mana pengkaji menggunakan pendekatan interaksi, memandangkan subjek kajian adalah adik kepada salah seorang pengkaji. Rakaman temu bual diambil secara spontan dan tidak dirancang untuk mendapatkan perbualan yang autentik. Transkripsi pertuturan subjek kajian dibuat dalam bahasa Melayu. Akhir sekali adalah pengumpulan data, di mana data kajian dikumpul daripada transkripsi rakaman pertuturan kanak-kanak tersebut dengan Dapatan kajian. Bahagian ini bertujuan menilai keupayaan bahasa kanak-kanak secara holistik berdasarkan 4 aspek linguistik utama, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Analisis dijalankan menggunakan data transkripsi rakaman perbualan responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden berusia 6 tahun memperlihatkan perkembangan bahasa yang normal dan selaras dengan pemulihan bahasa pertama. Selain itu, responden juga didapati berada pada peringkat ayat kompleks awal dan dilihat mampu menyusun peristiwa secara kronologi, seperti yang dapat dilihat dalam ujaran responden, yaitu dia mau pulangkan, lepas tu dia langgar saya, lepas tu kuku saya berdarah. Responden berjaya menerangkan peristiwa bagaimana kuku kakinya terluka secara terperinci dan mengikut urutan peristiwa. Dari aspek fonologi pula, sebutan responden sangat jelas dan mudah difahami oleh pendengar dan tiada gangguan bunyi ketara apabila responden berkomunikasi. Penggunaan bentuk lisan dalam ujaran responden seperti gol-gol dan tembak-tembak merupakan strategi untuk responden untuk menegaskan makna atau menyampaikan makna yang hendak disampaikan, dan ianya merupakan peristiwa ataupun fenomena yang biasa bagi kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Dari aspek morfologi, responden didapati menggunakan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif dengan sesuai dalam pertuturannya. Responden juga menggunakan penanda aspek seperti sudah,
belum, dan mau untuk menerangkan peristiwa dan keadaan. Selain itu, kata ganti diri pertama saya digunakan secara konsisten yang menunjukkan kesadaran responden terhadap identiti diri serta penguasaan morfologi yang sesuai dengan usia 6 tahun. Dari sudut sintaksis, responden mampu membina ayat lengkap mengikut pola subjek dan predikat. Responden juga menggunakan ayat majmuk tidak formal melalui kata hubung seperti lepas tu bagi menyusun peristiwa secara kronologi. Selain itu, penggunaan ayat lepsis, contohnya bagus sikit, menunjukkan keupayaan berkomunikasi secara spontan tanpa menjejaskan kefahaman makna. Secara keseluruhan, struktur ayat yang digunakan adalah sesuai dengan tahap usia responden. Dari aspek semantik, responden menunjukkan pemahaman yang baik terhadap soalan dan mampu memberikan jawaban yang relevan dengan konteks perbualan. Responden juga memahami urutan peristiwa serta konteks pengalaman, terutamanya ketika menceritakan pengalaman harian dan pengalaman di sekolah. Walaupun responden menggunakan istilah umum, makna asas yang ingin disampaikan masih dapat difahami dengan jelas oleh pendengar. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kesilapan bahasa yang melibatkan kekaburan makna dalam konteks tertentu. Antara contohnya ialah ujaran mie merah kicap itu dan tapau dengan masak yang tidak menjelaskan makna secara spesifik. Kesilapan ini berlaku karena konsep khusus responden masih belum stabil sepenuhnya dan merupakan ciri semula jadi dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. Oleh itu, kesilapan tersebut tidak menunjukkan sebarang gangguan linguistik. Sebagai kesimpulan, perkembangan bahasa responden berada pada tahap normal dan selaras dengan usia 6 tahun. Kesilapan bahasa yang dikenal pasti bersifat sementara dan semula jadi sebagai sebagian daripada proses pemulihan bahasa kanak-kanak. Sebagai kesimpulan, kajian kes ini telah meneliti pemerolehan bahasa kanak-kanak yang berumur 6 tahun melalui data lisan dan transkripsi yang dianalisis dari aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dapatan kajian menunjukkan bahwa responden mencapai tahap perkembangan bahasa yang normal dan selaras dengan teori pemerolehan bahasa kanak-kanak. Kesilapan bahasa yang ditemui juga bersifat perkembangan dan dianggap sebagai proses pembelajaran yang semula jadi. Selain itu, kajian ini turut membuktikan bahwa perkembangan bahasa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh pendedahan persekitaran serta interaksi sosial yang konsisten. Oleh itu, dapat dirumuskan bahwa kajian ini telah berjaya mencapai semua objektif kajian dan memberi sumbangan yang bermakna kepada pemahaman dalam bidang psikolinguistik. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.